Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 19 Disember bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Tajuk utama malam ini. Penduduk resah 3 minggu banjir tidak surut. Juga jangan lalai ambil sikap sambil lewa kes COVID-19. Jemaah masjid dan surau di Kelantan digalakkan untuk memakai pelitup muka bagi mengekang penularan COVID-19. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK, Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz berkata surat perkeliling berhubung perkara itu akan dikeluarkan pihaknya. Tengku Tan Sri Muhammad Rizam berkata pihaknya mengambil maklum peningkatan kes COVID-19 ketika ini. Data dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM juga menunjukkan peningkatan namun ia masih lagi terkawal. Jelasnya, pemakaian pelitup muka di masjid dan surau Kelantan juga bukan satu kewajipan tetapi digalakkan. MAIK juga setakat ini tidak menetapkan sebarang prosedur operasi standard SOP COVID-19 di masjid dan surau. Tengku Tan Sri Muhammad Rizam berkata, jangkitan COVID-19 tidak boleh diambil mudah dan jemaah perlu lebih berwaspada selain mengamalkan langkah-langkah penjagaan kendiri. KKM sebelum ini memaklumkan kes COVID-19 yang dilaporkan pada Minggu Epidemiologi ME ke-50 iaitu dari 10 hingga 16 Disember adalah sebanyak 20,696 kes meningkat 62.2% berbanding 12,757 kes pada ME 49. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah gusar jika rakyat lalai atau mengambil sikap sambil lewa, kes COVID-19 akan terus meningkat. Oleh itu, baginda menasihati rakyat mengambil langkah berjaga-jaga dan berdisiplin dalam kawalan kendiri berikutan peningkatan kes jangkitan COVID-19 kebelakangan ini. Dalam kenyataan hari ini, Al-Sultan Abdullah menasihati rakyat, khususnya golongan rentan, warga emas dan mereka yang mempunyai komorbiditi untuk mengamalkan pemakaian pelitup muka di kawasan tumpuan umum, sesak dan tertutup. Baginda juga menasihatkan rakyat menjaga penjarakan fizikal dan kerap mencuci tangan serta menggunakan cecair pembasmi kuman. Selain itu, individu bergejala juga disaran mengelakkan 3S iaitu berada di kawasan sesak, sempit dan bersembang sebagai langkah pencegahan dan mengurangkan risiko jangkitan. Langkah berjaga-jaga amat digalakkan terutama ketika musim cuti sekolah yang menyaksikan banyak pergerakan dan perhimpunan orang ramai. Baginda dalam pada itu menzahirkan sokongan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis memantau rapi kes jangkitan COVID-19 di seluruh negara dan mengeluarkan cadangan serta arahan berkaitan bergantung kepada situasi semasa. Rakyat disaran sentiasa peka dengan perkembangan kes COVID-19 di negara ini dan arahan yang dikeluarkan KKM dari semasa ke semasa. Ramai digalakkan untuk memakai pelitup muka ketika menggunakan pengangkutan awam. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata walaupun tidak diwajibkan, namun amalan pencegahan itu amat digalakkan berikutan peningkatan kes terbaru COVID-19. Menurut Anthony Loke, dasar untuk mewajibkan pemakaian pelitup muka hanya akan dibuat oleh Kementerian Kesihatan. Pihaknya tidak akan menetapkan dasar sendiri berkaitan kesihatan awam. Bagaimanapun pihaknya amat menggalakkan langkah-langkah kawalan kendiri oleh pengguna pengangkutan awam seperti pemakaian pelitup muka meskipun kerajaan tidak menguatkuasakan arahan tersebut. Langkah itu dapat mengurangkan potensi jangkitan di kalangan pengguna terutama mereka yang berisiko. Semalam Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata keadaan COVID-19 di Malaysia masih terkawal dan kerajaan tidak bercadang melaksanakan semula sekatan seperti Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Individu berisiko tinggi perlu mempertimbangkan pengambilan dos penggalak bagi melindungi mereka daripada gejala COVID-19 yang lebih teruk.
Pakar Perubatan Kesihatan Awam dan Epidemiologis Dr. Zainal Arifin Omar berkata pengambilan dos penggalak adalah digalakkan berikutan kesan vaksin dan sistem kekebalan tubuh semakin menurun dari semasa ke semasa. Jadi untuk golongan-golongan rentan seperti mereka yang mempunyai penyakit kronik, mereka pada umur warga emas ataupun mereka yang terdedah kepada penyakitan, bolehlah kita mengambil ataupun melengkapkan jadual vaksinasi sebelum ini dan mungkin kita boleh timbangkan untuk mengambil dos penggalak. Jadi kita bolehlah berbincang dengan pakar-pakar perubatan kesihatan untuk melihat risiko kita sama ada kita terdedah kepada jangkitan yang serius ataupun kita perlu mengambil dos penggalak. Jadi walaupun ada yang mengatakan dari segi dos ini boleh menyebabkan kesan sampingan dan sebagainya, tetapi bergantung pada kita. Sekiranya kita rasa kita punya risiko adalah tinggi dan kita tidak ada masalah-masalah lain, jadi kita boleh mengambil dos penggalak ini kerana pada masa ini mungkin kekebalan kita telah menurun akibat masa yang lama dan juga mutasi kepada virus COVID-19 sebab telah lama dan kadar itu telah turun. Jadi boleh kita ambil dos penggalak. Dr. Zainal turut mengingatkan orang ramai untuk sentiasa peka dengan situasi sekeliling mengenai COVID-19 di negara ini dengan mengamalkan kembali pemakaian pelitup muka, kerap membasuh tangan selain elak berada di tempat sesak bagi mencegah dan menghentikan penularan jangkitan. Apa yang kita boleh lakukan ialah mengamalkan SOP atau perkara-perkara yang pernah kita buat dulu semasa COVID-19 pada tahun-tahun yang lepas. Pertama, kita mengamalkan penggunaan pelitup muka, terutama kalau kita pergi ke tempat-tempat yang agak ramai di majlis-majlis keramaian, kenduri dan sebagainya. Di samping itu kita juga boleh terus mengamalkan membasuh tangan dan juga kita boleh kalau tidak perlu kita boleh mengelakkan tempat-tempat tersebut. Mereka yang mempunyai gejala tidak boleh mengambil mudah dan perlu segera melakukan ujian saringan kendiri serta mematuhi arahan pengasingan jika didapati positif. Kementerian Kesihatan Indonesia mengesahkan penemuan kes jangkitan COVID-19 varian JN1. Ketua Pengarah Pencegahan dan Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Indonesia, Maxi Rain Rondonowu, berkata kes tersebut dikesan di Jakarta dan Batam. Menurut beliau, jangkitan varian JN1 masing-masing satu kes dikesan di Jakarta Selatan pada 11 November dan 23 November di Jakarta Timur. Satu lagi kes tersebut dikesan di Batam pada 13 Disember. JN1 berkait rapat dengan varian BA286 dan dijangka memberi kesan ke atas kesan dan corak penularan COVID-19. Varian JN1 dipercayai mungkin lebih mudah menular dan lebih tinggi potensi untuk melepasi sistem imun manusia. Rondonowu berkata berdasarkan laporan setakat 18 Disember 2023, 2 kes kematian akibat COVID-19 direkodkan di Hospital Dr. Muhammad Hussein di Palembang dan Hospital Wilayah Tarakan. Namun, kes terbabit bukan disebabkan varian JN1. Seorang pesakit yang meninggal dunia itu telah divaksin 2 kali dan mempunyai komorbiditi, manakala seorang lagi tidak mengambil vaksin dan mengalami jangkitan paru-paru. Semalam Indonesia merekodkan 2,243 kes baharu penularan COVID-19. Selepas itu, tradisi pendaratan ikan sejak 40 tahun lalu mungkin lenyap. Alhamdulillah bertemu lagi. Banjir termenung yang belum surut selepas hampir sebulan meresahkan penduduk di 10 kampung sekitar Rantau Panjang, Kelantan.
Penduduk mendakwa masalah itu ada kaitan dengan pembinaan tebatan banjir yang dilaksanakan menerusi projek pembangunan Lembangan Sungai Bersepadu PLSB Sungai Golok. Menurut penduduk, pembinaan pintu air di tebatan berkenaan ketika ini tidak dapat menampung jumlah pengeluaran limpahan banjir. Ia dipercayai menyebabkan banjir tersekat dan lambat mengalir ke sungai. Oleh itu, penduduk menggesa pihak berwajib segera membina pintu atau terowong air tambahan untuk mengatasi masalah terbabit dan solusi segera amat ditagih penduduk bagi membebaskan ratusan rumah yang kini berhadapan dengan banjir termenung. Buat yang ada ni tak ada nak tapung air tanah merah dengan air apengai tok uban. Tu. Jadi tu pun tahan dah juga. Ada satu laluan tapi tidak berkesan lagi. Ni tengok dah. Dekat dengan sebulan 3 minggu dah air duk setara ni. Jadi kita kawasan ni awal paling pindah lewat balik. Jadi nyayolah duduk di sekolah. Dengar tidak sopreneur tidur, orang-orang tua. Apa ni sakit demam, apa tidur di atas mi maklum lah. Muhammad Arifin turut mendakwa ada rumah penduduk yang dibina dengan kayu sudah mulai reput disebabkan terlampau lama ditenggelami air bah. Sementara itu, Fatimah Ahmad 80 tahun mengakui dengan usianya yang sudah lanjut, dia sudah penat kerana perlu berpindah beberapa kali akibat masalah banjir. Saya nak belah batin tu luah ada mata tu. Itu lagi. Siapa nak getak nak bayar. Saya nak. Jadi marah hal ini dah. Saya marah sungguh. Rumah saya tak rajin selai sebelum ada ni. Belum ada batin ni rumah saya tak rajin selai. Tak rajin lari saya. Ni saya nak suruh belah batin tu. Nak buat getak supaya nak bayar ni. Penduduk juga mendakwa air yang telah bertakung lama mula bertukar warna dan berbau busuk. Mereka juga bimbang dengan masalah penyakit akibat perkara itu yang membahayakan golongan warga emas dan kanak-kanak. Bagi pesara tentera Mustafa Daud, dia sudah kerugian lebih RM20,000 akibat rumahnya dinaiki air hampir 2 meter yang menyebabkan semua peralatan elektrik dan perabot rosak. Sebenarnya 2-3 hari lah. Jadi sekarang ni makin masuk air yang lama. Di kedalaman air tu berapa meter? Kedalaman di rumah saya tu kalau nak boleh tengok hapus kepala. Sebab bakal staging dalam rumah. Sebab barang yang rosak bernilai puluh-puluh ribu juga lah. Sebab kita ni pesara beli barang ni habis rosak. Mereka ditemui selepas menyertai demonstrasi aman di hadapan Sekolah Kebangsaan Gual Tok Deh hari ini bagi menyuarakan masalah banjir yang dihadapi. Antara kampung yang terkesan dengan masalah itu ialah Kampung Kusar, Kampung Padang Licin, Kampung Luar, Kampung Tasik Bakung, Kampung Tersang, Kampung Bendang Perul dan Kampung Gual Tok Deh. Kemeriahan tradisi pendaratan ikan di Kampung Telaga Papan dekat Setiu sejak 40 tahun lalu mungkin akan hilang akibat hakisan pantai di kawasan tersebut sejak beberapa tahun lalu. Menurut Ketua Kampung Telaga Papan, Bistaman Arifin, 61 tahun, setiap kali musim tengkujuh, kawasan pantai Telaga Papan sepanjang kira-kira 300 meter akan semakin terhakis sehingga memusnahkan lokasi pendaratan ikan oleh nelayan. Katanya kawasan pantai di kampung itu dahulu meriah dengan aktiviti penjualan ikan oleh para nelayan yang hampir setiap hari mendarat di situ dan ia dikunjungi kira-kira 200 hingga 300 pembeli termasuk dari luar daerah Setiu. Namun jelasnya hakisan itu semakin serius tahun ini dan menyebabkan beberapa buah gerai penjualan ikan dimiliki nelayan telah musnah. Hakisan ini kira menyulitkan nelayan lah untuk semakin dari setahun ke setahun pantai ni semakin terhakis. Jadi suka untuk nak mendaratkan ikan, nelayan untuk keluar ke laut. Mana kalau musim-musim yang mereka boleh beroperasi, sukalah. Kini nelayan di situ buntu memikirkan masalah tersebut dan penduduk setempat juga tidak lagi dapat membeli ikan pada harga yang lebih murah. Bagi nelayan, sekiranya hakisan pantai dapat dibendung, aktiviti pendaratan ikan di pantai tersebut akan kembali meriah. Musim terkujuh ni, kita tak boleh nak ikan, lepas tu patah pun banyak berubah dah. Jadi masalahnya, patah tu banyak, tak ada dah Kampung Telaga Papan ni.
Susah sikit nak naik ikan. Nelayan kita ni. Pasal dulu molek, dulu okey dalam 300 meter, 200 meter pun okey boleh mari. Orang boleh mari 300 orang, 200 orang satu hari. Aktiviti nelayan tetap biasa, tapi susahlah sikit. Susahlah sikit, tetap biasa. Susahlah macam kita nak akak ikan apa jauh apa gitu gini. Melalui biasa pakai minua orang kata. Bukan cara moden dah, pakai tradisional. Selain itu, penduduk juga bimbang pendaratan penyu di pantai Telaga Papan semakin berkurangan akibat hakisan pantai dan ia boleh menjejaskan populasi reptilia tersebut. Beberapa kandungan Islamik terbitan TV Al-Hijrah akan bersiaran di TVS, sebuah stesen televisyen tempatan yang berpengkalan di Sarawak. Ketua Integrasi Media dan Hubungan Korporat TV Al-Hijrah, Saifulizan Siddiq, berkata peluang meluaskan capaian kandungan TV Al-Hijrah itu hasil kolaborasi antara stesen televisyen Islam utama negara itu dengan TVS. Menurut Saifulizan, kerjasama antara TV Al-Hijrah dan TVS melibatkan pertukaran kandungan kedua-dua pihak dan ia dijangka bermula seawal tahun depan. Dan kita mendalami sedikit sebanyak bagaimana kita untuk meneruskan kerjasama daripada banyak sudut yang kita tengok, pertukaran kandungan contohnya daripada acara lapangan. Dan kita beranggapan bahawa apa yang telah dihasilkan oleh TV Sarawak, TVS ada keunikan sendiri sebab situasi atau keadaan di sini tak sama di Semenanjung. Jadi kita pun fokus kita kepada peliputan kandungan Islam yang kita rasa sangat bersesuaian dengan hala tuju TV Sarawak selepas ni untuk menerbitkan lebih banyak kandungan atau menyiarkan lebih banyak kandungan bersukan Islamik di TV Sarawak. Tambahnya, selain pertukaran kandungan, kedua pihak juga akan bertukar kepakaran dan pengetahuan terutama dalam penerbitan program dakwah. Beliau berkata demikian selepas mengetuai rombongan TV Al-Hijrah ke studio penerbitan TVS di Kuching pada Isnin. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TVS, Kushairi Abang berkata melalui program kerjasama dengan TV Al-Hijrah, beberapa kandungan berilmu dan bermanfaat dijangka akan diterbitkan terutama untuk bulan Ramadan dan Aidilfitri. Jadi untuk tahun hadapan, insya-Allah kita mungkin ada satu kerjasama dalam dari segi co-production of kandungan-kandungan yang berkaitan yang boleh diketengahkan di kedua-dua stesen TV, ya. Termasuk sekali rancangan-rancangan untuk Ma'al Hijrah, rancangan untuk Madu Rasul, rancangan untuk Hari Raya dan juga Ramadan. So kita memang bersifat terbuka untuk menerima apa-apa co-production daripada stesen TV. Selain kandungan Islam, kedua-dua pihak juga akan berusaha untuk menerbitkan program yang sesuai untuk kaum bukan Islam di Malaysia yang mampu meningkatkan tahap perpaduan di negara ini. Jumlah kutipan tabung musaadah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Yayasan Wakaf Malaysia, JAKIM YWM kini mencecah 8.8 juta ringgit. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata dana daripada tabung berkenaan akan diagihkan secara berperingkat ke Palestin untuk dimanfaatkan bagi pembinaan kemudahan infrastruktur. Kita lebih melihat kepada pasca. Maknanya ada kita cadangan kita ialah untuk membina hospital, saya ingat. Membina hospital di Gaza secara khususnya lah. Lepas tu yang kedua ialah Central Kitchen. Yang ni Central Kitchen ni dengan harapan untuk kita mengagih-agihkanlah makanan kepada penduduk di Gaza. Menurutnya lagi, JAKIM akan bekerjasama dengan beberapa badan bukan kerajaan NGO untuk membina kemudahan yang mendesak di Palestin. Tabung musaadah JAKIM YWM dilancarkan pada Oktober 2020 yang berfungsi sebagai tabung bantuan kemanusiaan kepada golongan memerlukan tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan bangsa. Datuk Dr. Muhammad Naim ditemui media selepas menyaksikan pertukaran dokumen kerjasama strategik antara YWM dan LC Wakaful Digital Sendirian Berhad serta penyerahan cek tabung musaadah JAKIM YWM di Putrajaya siang tadi. Mengulas lanjut mengenai kerjasama strategik antara YWM dan LC Wakaful
Full Digital, Datuk Dr. Muhammad Naim berkata ia merupakan usaha untuk mempelbagaikan platform kutipan dan agihan wakaf melalui penggunaan platform bantuan sosial pintar Go Barakah. Melalui platform itu, masyarakat boleh berwakaf secara tunai atau membuat sumbangan melalui pembelian e-voucher yang kemudiannya akan diserahkan kepada YWM untuk tujuan agihan. Terima kasih Encik Zahfung Zaman untuk kembali ke tempat. Perang memasuki hari ke-74. Tentera Zionis meneruskan serangan jahatnya dengan mengebom 3 bangunan kediaman di Rafah tengah malam semalam waktu tempatan. Sekurang-kurangnya 29 orang terbunuh termasuk bayi. Kesemua kediaman itu ranap akibat berdilan Zionis. Angka korban dijangka meningkat, ekoran masih ramai yang tertimbus di bawah runtuhan. Pasukan penyelamat dan orang awam sedaya upaya mengalihkan sepihan runtuhan untuk mencari mangsa yang terperangkap. Mangsa cedera segera dibawa ke Hospital Al-Nasir di Khan Yunis. Selain Rafah, kematian turut dilaporkan berlaku di tengah bandar Gaza termasuk di Dir Al-Balah, Maghazi dan kamp pelarian Bureish yang memang menyasarkan kediaman penduduk. Sejak serangan Israel di Gaza pada 7 Oktober lalu, 19,453 rakyat Palestin telah terbunuh. Hamas telah mengeluarkan video pendek menunjukkan 3 tebusan warga emas Israel yang masih hidup selepas tentera Zionis mengisytiharkan ketiga-tiga mereka telah mati semalam. Ketiga-tiga lelaki itu dikenal pasti oleh Israel sebagai Haim Berry, 79 tahun, Yoram Metzger, 80 dan Amiram Cooper, 84 tahun. Mereka telah menjadi tebusan selama lebih 10 minggu bersama kira-kira 240 yang lain sejak 7 Oktober lalu. Video terbaru mereka ini disiarkan Hamas ke platform Telegram. אני נמצא פה עם קבוצה של אנשים מאוד מבוגרים, כולם עם בעיות מחלות רקע שסובלים פה מאוד בתנאים מאוד קשים. אנחנו דור שבנה את המדינה, אנחנו השתתפנו בבניית הצבא, ואני לא מבין למה אנחנו פה. אתה חייב לשחרר אותנו בכל תנאי. אנחנו לא רוצים להיות קורבן להפצצות חיל האוויר. שחרר אותנו בלי שום תנאי. אל תשליכנו לעת זקנה. Keluarga ketiga-tiga tebusan ini terkejut dan gembira melihat video berkenaan. Pada akhir November lalu, Israel dan Hamas bersetuju dengan gencatan senjata selama seminggu dengan menyaksikan lebih 100 tebusan di Gaza sebagai pertukaran untuk 240 wanita dan remaja Palestin dari penjara Israel. Namun beberapa tebusan yang kekal di Gaza telah diisytiharkan mati oleh pihak berkuasa Israel. Dalam pada itu, pelarian Palestin kini bergelut untuk mencari makanan untuk anak-anak mereka. Lebih-lebih lagi, bayi baru dilahirkan. Keperluan mendesak seperti susu, sukar untuk didapati dan jika ada, harganya terlalu mahal. Selain harga yang mahal, susu juga hampir mustahil untuk didapatkan. Selain kesukaran itu, mereka juga berdepan kesulitan untuk mendapatkan lampin pakai buang. Semua keperluan itu amat payah untuk ada di Gaza ketika ini di tengah-tengah pengeboman Zionis. Mereka juga berdepan kekurangan air dan makanan. Masalah itu ditambah dengan cuaca sejuk melanda Palestin dikala kanak-kanak kekurangan baju tebal dan hanya berlindung di kemah nipis. Sehingga kini dianggarkan lebih 8,000 kanak-kanak telah terkorban angkara kekejaman Zionis. Abdel Fattah Al-Sisi, 69 tahun, mengekalkan kedudukan sebagai Presiden Mesir untuk penggal ketiga berturut-turut apabila menang dalam pilihan raya Presiden 2024. Beliau meraih 89.6% atau 40 juta undi, jauh meninggalkan pesaing-pesaingnya. Al-Sisi yang juga Presiden Mesir ke-6 menewaskan pesaingnya dari Parti Rakyat Republikan Hazim Omar yang hanya memperoleh undi 4.5%. Diikuti Farid Zahran dari Parti Sosial Demokrat dan Abdel Sanad Yamama dari Parti Al-Wafd. Susulan keputusan kemenangan itu, Al-Sisi mengadakan sidang media khas. ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين الذين شاركوا في هذا الحدث المهم
في هذا الظرف الدقيق والذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات. يأتي في مقدمتها تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية. Peratusan keluar mengundi sebanyak 66.8% dan ia merupakan peratusan tertinggi dalam sejarah Mesir. Pengundian di Mesir berlangsung dari 10 hingga 12 Disember, manakala rakyat Mesir di luar negara mengundi dari 1 hingga 3 Disember. Tempoh penggal pemerintahan kali ini dipanjangkan kepada 6 tahun selepas pindaan perlembagaan pada 2019 yang sebelum ini hanya 4 tahun. Laporan itu mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.